Halo, Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih menonton Astro Awani dan ini Bisnes Alternatif. Saya Hilal Azmi dan hari ini kita tinggal lebih kurang 1 hari lagi untuk kita sambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-56. Dan apa yang menariknya untuk hari ini kita akan bincangkan bagaimana seorang anak Malaysia, usahawan dari Malaysia yang mengusahakan perniagaannya dan kini sudah melangkah ke peringkat antarabangsa, dan itu semua diinspirasikan oleh bagaimana laluan hidupnya, pengalaman-pengalaman hidupnya dan apa yang dibuat sepanjang perjalanan dalam perjuangan yang diperjuangkan beliau dalam persatuan-persatuan dan juga segala-galanya lah. Dan bersama saya sekarang ni ialah Sani Arabi, iaitu pengerusi kepada Al-Arabi Group. Okey, terima kasih Sani kerana sudi meluangkan masa. Sama Ilan. Baik Sani. Okey Sani, macam mana sekarang ni bila kita bercakap tentang usahawan Malaysia? Usahawan Malaysia nak melangkah ke peringkat antarabangsa, dan biasanya itu kebanyakan usahawan kita ni ada masalah, iaitu macam terlalu bermimpi besar. Macam mana? Sudah pasti siapa saja yang masuk dalam dunia usahawan ni adalah mimpi kita semua untuk langkah lebih jauh, yakni kita pergi ke overseas dan sebagainya. Cumanya kita mesti faham bahawa kalau kita nak melangkah jauh, sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara, yang pertama sekali adalah kita mesti jelas berkenaan apa yang kita nak buat. Jadi bagi saya sudah menjadi impian saya, dan sekarang kita sudah bertapak di luar negara kerana kita mempunyai kita kata misi dan visi kita. Selepas di Malaysia, apa pula selepas ni, dan kita melangkah ke luar negara. Baik. Okey Sani, kalau macam Sani inilah, saya tahu memang daripada pelajar universiti lagi. Okey. Sani dah memang aktif dalam persatuan-persatuan maupun badan bukan kerajaan ni lah, kan? Dan itu sebenarnya memberi banyak pengalaman kepada Sani untuk membuat kerja, dan sekarang ni pengalaman-pengalaman itu telah diterjemahkan semula kepada bisnes. Macam mana Sani buat benda tu? Ya, itu satu soalan yang saya suka. Pertamanya kita mestilah ada satu, kita panggil legacy. Ataupun bagi saya suka buat sesuatu yang versatile. Apa saja kita mampu buat dan beri timbal balas kepada masyarakat. Jadi saya punya polisi saya mudah, iaitu 2. Pertamanya, saya mestilah ada satu legacy pioneer ataupun kita ada perintis. Kita mesti cari sesuatu yang merintis kemungkinan, yang mana yang impossible, macam kita sedia faham, mesti kena ada perkataan nothing impossible. Dan polisi saya kedua, polisi hidup saya kedua, mestilah buat sesuatu mestilah versatile. Kalau saya menyertai NGO, menyertai persatuan ataupun apa juga bidang, mesti kita buat sesuatu yang versatile. Semua boleh buat. Jadi kerana itulah saya bawa daripada zaman pelajar saya sampailah zaman universiti, dan sekarang ini bila saya sudah berkejaya, saya bawa polisi itu. Dan kita masuk semua bidang, insya-Allah. Baik. Bila tadi Sani cakap pasal merintis polisi merintis yang digunakan Sani. Salah satu kedai Sani iaitu kedai Al-Arabi Mat'am. Ya, itu kedai yang memang saya rasa kedai Arab yang pertama wujud dekat kawasan utara Semenanjung, terutamanya di kawasan Tanah Besar. Berbanding di Pulau Pinang, di bahagian pulau itu di Batu Feringgi saja yang ada, kan. Dan okey, macam mana yang merintiskan benda itu di bahagian seberang Perai dan utara, untuk utara Semenanjung, macam mana tu? Okey, semasa kita nak melaksanakan ataupun kita nak wujudkan sebuah restoran Arab yang mampu diterima oleh masyarakat tempatan, kita buat kajian. Kerana saya sendiri adalah daripada keturunan Arab Mesir. Jadi untuk membuat sesuatu ke dalam realiti itu bukan sesuatu yang mudah. Cumanya kita lihat semasa itu dan semasa sekarang trendnya ada. Masyarakat Malaysia ini dia sudah sedikit ingin global, dia ingin mencari makanan-makanan yang luar daripada trend Malaysia. Jadi kita ambil pendekatan mencuba. Makanan itu sudah sebati dengan kita, kerana di dalam family saya itu kita makan makanan Arab, cuma nak transformkan, nak masukkan dalam bentuk yang lebih elemen Malaysia yang ingin dimasukkan. Okay. Jadi kita kena buat R&D, kita kena buat macam-macam. Dan akhirnya alhamdulillah kita dah wujudkan satu restoran Arab yang berbentuk fine dining, tetapi harganya adalah harga tempatan. Masuk dalam tu, insya-Allah Hilal akan rasa macam Hilal duduk dalam negara Arab. Dan bila Hilal makan, insya-Allah Hilal akan termimpi-mimpi, wow,
makanan Arab ni memang best. Baik. Okey, tak apa. Sani, lepas ni saya nak tanya lagi dekat Sani. Alright. Pasal polisi kedua Sani tu. InsyaAllah. Okey, pasal polisi kedua macam mana versatile itu. Boleh. Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Masih lagi bersama saya Hilal Azmi dan juga Sani Arabi, iaitu seorang usahawan Malaysia dan salah satunya yang telah berjaya melangkah ke peringkat global. Dan ini sebenarnya anak muda Malaysia yang selalu menjadi harapan kalau berada di tempat dia ni dekat Seberang Jaya ni kan. Ya. Okey Sani, bila kita bercakap tentang polisi kedua Sani tadi, tentang versatile kan. Sani sebelum ni pernah mengusahakan kedai printing dan Sani juga banyak kerja-kerja bisnes lain dan juga banyak juga benda lain yang bersifat aktiviti kemasyarakatan yang Sani buat. Dan sekarang ni untuk Al-Arabi Group sekarang ni, Sani sudah memperkembangkan ke Mesir, mungkin ke Arab Saudi selepas ini insya-Allah. Okey, macam mana Sani buat benda tu? Okey, berbalik kepada tadi soal policy tadi, iaitu yang keduanya berketerampilan ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita kata versatile. Apabila kita laksanakan restoran, kita tak nampak restoran saja. Kalau boleh kita nak supply ataupun kita nak chain dia tu ataupun pusingan dia tu, kita mesti ada. Macam yang Hilal kata tadi, Al-Arabi Group kita ada printing company. Kita juga ada ladang rusa 500 ekor di Lenggong dan insya-Allah kita dalam proses untuk membuka sebuah pasaraya di berhampiran Masjidil Haram. Semua ini Hilal nampaknya seolah-olah macam tak ada kena-mengena. Printing dan sebagainya. Ini terbaru pula kita ada mamak kopitiam, namanya mamak resepi. Seolah-olah semuanya lari tajuk. Tetapi Hilal, bila kita nak jadi versatile, kita mesti lihat apa dia punya jalin hubung dia tu. Jadi alhamdulillah Al-Arabi Group kita ada 8 anak syarikat dan kesemua ini kita rintis dalam keadaan yang berbeza. Kita ada bahagian pengiklanan, kita ada bahagian food and beverage, kita ada bahagian pertanian, kita ada peladangan dan kita juga ada pasaraya. Dan semua ini dihubung kait dengan satu mission kita, iaitu kita mestilah membawa pendekatan ataupun alternatif anak Melayu, anak Malaysia especially Hilal, mesti sampai ke peringkat dunia. Itu kita punya target kita. Jadi kita tak boleh fokus kepada satu. Dan kita buat biarlah standard dia tinggi. Kalau kita nak buat restoran Arab, mestilah seperti restoran Arab. Kalau kita nak buat supermarket, biarlah nampak macam supermarket. Jadi saya maksudkan versatile saya itu dalam begitu. Ya. Dan daripada itu saya nampak sudut pandang Sani ke atas bisnes tu. Maksudnya melihat pada kitaran. Kitaran bisnes itu di mana ia bermula, di mana ia kemudian dan maksudnya ia berada pada kitaran. Di mana Sani tercetusnya idea macam memahamkan atau melihat bisnes itu dari sudut kitaran bisnes itu? Ya, sebenarnya dia bukanlah satu ilham Hilal. Sebenarnya kita cuba sedaya upaya kita untuk memenuhkan ruang kosong yang ada. Kalau kita lihat syarikat pengiklanan hari ini, kita perlukan anak-anak Malaysia yang kalau boleh sampai ke Saudi, sampai ke Mesir, sampai ke Singapura. Dan begitu juga dengan peladangan. Jadi bila kita lihat ada demand dan kita nampak perkara itu boleh kita sentuh, kita sertai, jadi kita masuk. Cuma yang saya pentingkan di sini adalah sejauh mana kita boleh pergi. Macam House of Printing, kita pergi sebesar yang mungkin. Dan insya-Allah kita juga melihat dalam bentuk travel dan sebagainya. So, apa yang saya nak rumuskan, kitaran itu Hilal dilihat apabila berlakunya demand. Dan saya cukup suka kalau peluang itu tidak direbut ataupun dia ada dua. Kalau terlampau orang rebut, saya akan asingkan diri saya. Tetapi kalau tak ada orang rebut, saya akan jadi yang pertama. Kerana saya nak merintis jalan itu, nak beri alternatif kepada Malaysia. Baik. Okey, salah satu cabarannya ialah untuk mendapatkan pekerja. Ya. Okey, sebagai anak Malaysia yang nak membuka kedai ke global ni, semestinya untuk mendapatkan pekerja yang berkualiti, pekerja yang memangnya kena dengan roh bisnes kita tu. Macam mana? Ya, sudah pasti isu pekerja ni Hilal dah jadi isu nasional. Ya, kita ada banyak Malaysia, rakyat Malaysia, tetapi kita masih berhadapan dengan masalah kurangnya daya saing di peringkat pekerja ini. Di Malaysia, kita sedaya upaya sekarang ini kita akan buka satu akademi. Kita cuba memberi kefahaman kepada rakyat Malaysia, you kena versatile, you kena merintis. Kerana kalau kita salahkan rakyat kita, sampai bila pun kita akan hadapi masalah yang sama. Jadi kita nak
kalaulah kita mampu pergi ke peringkat dunia, kita juga nak merintis anak-anak Malaysia ini, kita nak klonkan mereka supaya mereka juga hebat. Mereka juga boleh bekerja dengan Al-Arabi, seterusnya dia orang boleh buka sendiri. Dan begitu juga di overseas, yakni di luar negara, contohnya di Arab Saudi. Kita menekankan aspek bagaimana nak bawa anak Malaysia bekerja di luar. Itu kita punya first priority. Dan insya-Allah kita harapkan strategi kita ini dapat memberi timbal balas kepada rakyat Malaysia supaya seluruhnya mendapat kita panggil apa tu kesan ataupun kesan yang baik kepada apa yang kita perjuangkan ini. Baik, terima kasih banyak Sani. Saya rasa itu Sama masa Ilah. yang Terima cukup kasih, kita Ilah. ada untuk hari ini. Okay. Saya doakan moga Sani terus berjaya InsyaAllah, dan Ilah. misi itu terus Ilah mencapai juga, tahapnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Baik, saya rasa itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus layari astroawani.com untuk berita segenap dimensi. Saya Hilal Azmi. Assalamualaikum.